Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zahrah binti Puemian dan saya merupakan pelajar OUM Cawangan Seremban mengambil jurusan pengurusan sumber manusia, dan hari ini saya akan menyampaikan present saya mengenai tajuk pengenalan kepada komunikasi. Bagi memenuhi keperluan manusia terhadap hubungan sosial, komunikasi menjadi medium utama yang digunakannya. Sejajar dengan peredaran masa, cara manusia berkomunikasi di antara satu sama lain juga turut berubah. Evolusi yang memberi impak yang besar kepada bidang komunikasi pastinya adalah ledakan teknologi maklumat melalui pelbagai aplikasi yang berasaskan internet seperti laman sesawang dan media sosial. Sekaligus maklumat terkini hanya berada di hujung jari menyebabkan mereka lebih cakna terhadap perkembangan semasa dunia. Justru itu, ternyata teknologi komunikasi dan maklumat ICT memberi implikasi besar di dalam kehidupan manusia dalam segenap aspek kehidupan. Seterusnya, implikasi komunikasi teknologi ke atas hubungan peribadi. Seterusnya, hubungan peribadi boleh berupaya dibentuk dan terus dikekalkan hanya dengan kewujudan komunikasi teknologi, faktor zon, masa yang berbeza, jarak maupun bahasa yang digunakan tidak lagi menjadi penghalang untuk seseorang individu itu untuk terus kekal berhubung di antara satu sama lain. Sebagai contohnya, seorang pelajar yang melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat boleh berkomunikasi untuk bertanya khabar dengan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain melalui aplikasi Skype dan Zoom yang boleh digunakan hanya berdasarkan kepada capaian internet. Hubungan peribadi yang dijalinkan oleh seseorang individu juga jelas memberi impak besar daripada komunikasi teknologi apabila ianya berupaya meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Ini adalah berikutan melalui penggunaan aplikasi komunikasi teknologi seperti Facebook. Mereka yang berhadapan dengan masalah keyakinan diri yang rendah boleh menjalinkan hubungan individu lain dengan lebih selesa. Implikasi lain terhasil daripada komunikasi teknologi terhadap hubungan peribadi adalah ianya boleh memastikan komunikasi terus dilaksanakan dan maklumat-maklumat penting yang berupaya untuk mengeratkan hubungan disampaikan dengan lebih berkesan. Kebetulan situasi semasa yang menyaksikan sekatan pergerakan terpaksa dikuatkuasakan kerajaan demi mengekang penularan pandemik COVID-19, ianya menyebabkan kebanyakan organisasi terpaksa beroperasi berdasarkan kepada norma-norma baharu seperti penjarakan fizikal dan amalan bekerja dari rumah. Implikasi lain yang terhasil daripada komunikasi teknologi terhadap hubungan peribadi adalah ianya akan menyebabkan komunikasi secara bersemuka akan semakin berkurangan dan terhakis. Meskipun komunikasi teknologi memudahkan manusia untuk menjalinkan dan mengeratkan hubungan peribadi, namun pada masa yang sama ianya turut menyebabkan mereka mempunyai tahap kemahiran sosial yang sangat rendah. Kelebihan pertama adalah teknologi komunikasi memangkin perubahan yang amat diperlukan oleh sesebuah organisasi, iaitu meningkatkan keberkesanan komunikasi di dalam sebuah organisasi tersebut. Menurut Gala, dalam miliki 2015, komunikasi dalaman merupakan komunikasi formal dan tidak formal yang dijalankan di pelbagai peringkat di dalam sebuah organisasi.
Komunikasi yang berkesan akan berupaya untuk meningkatkan kepuasan kerja, keselamatan, produktiviti dan keuntungan organisasi selain daripada berupaya untuk mengurangkan aduan dan pusing ganti pekerja di dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam kajian dijalankan oleh SIAS, Pedersen, Gallagher dan Copa Neva dalam Adam dan Karti Kawangi 2018, page 24 yang mengesahkan bahawa penggunaan email dan instant messenger berupaya mengukuhkan hubungan anti-personal dan di antara ahli-ahli di dalam sebuah organisasi. Manakala dalam kajian yang dijalankan oleh Dr. Ganapati di sebuah organisasi yang mempunyai pelbagai budaya menunjukkan bahawa teknologi memberikan impak yang sangat positif terhadap perkongsian maklumat, iaitu salah satu komponen yang kritikal dalam komunikasi dalaman. Selain daripada itu, kelebihan lain penggunaan teknologi komunikasi adalah ianya berupaya meningkatkan tahap inovasi dalam sesebuah organisasi. Menurut Rosliza, ianya merupakan satu kaedah mencari jalan yang menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian dan penambahbaikan. Seperti mana yang dijelaskan oleh Philip Kotler, Mariam 2015, kelebihan kompetitif dalam satu perusahaan akan membezakan dirinya atau barangan serta perkhidmatannya dari kacamata pelanggan. Turut diperolehi oleh Gisgard et al. Hasil daripada pelaksanaan kajian mereka terhadap 20 organisasi yang terlibat dalam amalan Employee Driven Innovation atau EDI atau pekerja berasaskan inovasi. Dalam kajian tersebut yang dijalankan secara kualitatif, iaitu melalui temuruga-temuruga bersama dengan para pekerja, pengurus dan wakil kesatuan sekerja menunjukkan bahawa peralatan-peralatan berasaskan teknologi komunikasi dan maklumat boleh menyokong proses untuk menguasai, menyebarkan dan mengeksploitasi pengetahuan yang mana merupakan elemen yang sangat penting dalam EDI. Selain daripada itu, dapatan kajian yang dijalankan bahawa penggunaan implementasi teknologi maklumat memberi impak yang sangat positif terhadap produk yang baharu. Seterusnya, kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Okey, kekurangan adaptasi teknologi komunikasi di tempat kerja jelas berupaya menjejaskan keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan manusia. Menurut Dr. Firdaus pada 2019, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan adalah salah satu konsep di mana seseorang individu itu memberikan keutamaan yang optimum di antara kerja dan kehidupan mereka. Akibat daripada kecenderungan organisasi itu menggunakan pelbagai teknologi komunikasi secara meluas dalam menguruskan operasinya, maka konflik di antara pekerjaan dan keluarga didapati semakin meningkat. Dalam kajian dijalankan secara kualitatif oleh Norma Zaini yang mempunyai objektif untuk menyiasat implikasi ICT dan media sosial terhadap konflik kerja keluarga, mendapati pendedahan terhadap penggunaan ICT dan media sosial di luar waktu kerja akan meningkatkan konflik kerja keluarganya. Kajian lain yang menyusahkan kewujudan permasalahan ini adalah kajian yang dijalankan Tenakon pada 2015 terhadap sekumpulan responden yang terdiri daripada pengurus-pengurus yang menjawat jawatan profesional. Dapatan kajian berkenaan mendapati penggunaan teknologi komunikasi yang berlebihan berupaya menyumbang kepada peningkatan konflik kerja keluarga. Selain daripada itu, dapatan kajian yang dilaksanakan oleh Lang Vanderlip DPY bahawa pengguna telefon pintar mereka mengalami tekanan kerja yang sangat tinggi. Selain daripada itu, impak negatif terhadap para pekerja
iaitu gejala kelelahan bekerja dan atau dipanggil burnout. Ia merupakan satu keadaan di mana berlakunya keletihan yang sangat ketara daripada segi fizikal, emosi dan mental beserta perasaan ragu tentang keupayaan diri serta nilai pekerjaan seseorang individu. Okey, keletihan emosi hanya wujud dan terselat apabila aspek depersonalisasi meningkat, manakala persepsi terhadap pencapaian peribadi akan mula kekurangan. Melalui kajian yang dijalankan oleh WHO secara kuantitatif terhadap 233 responden mendapati tekanan kerja yang berkaitan dengan teknologi komunikasi mempunyai hubungan yang sangat positif signifikan dengan kesemua dimensi burnout. Dalam kajian secara kualitatif yang dijalankan oleh Ninaus turut mengesahkan bahawa senario yang sama apabila ianya mendapati bahawa penggunaan teknologi komunikasi menyumbang kepada tekanan yang dialami oleh pekerja untuk sentiasa berada dalam keadaan bersedia sehingga menjejaskan tahap kesihatan mereka seperti burnout. Berdasarkan kepada pandangan Profesor Madya Dato' Dr. Ismail, masyarakat Malaysia begitu obses atau sentiasa memberikan penumpuan malah gairah terhadap penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian. Ianya dibuktikan melalui statistik Internet User Survey pada 2018 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam Persatuan Pengguna Cyber Malaysia pada 2019 bahawa 2.2 juta rakyat Malaysia menggunakan media sosial lebih daripada 18 jam. Kecenderungan berkenaan mendedahkan mereka terhadap amalan media sosial yang tidak beretika. Pada pandangan saya, tahap kesedaran pengguna media sosial di Malaysia terhadap penggunaan media sosial secara beretika atau berhemah adalah amat rendah. Meskipun media sosial merupakan medium komunikasi yang digunakan secara maya atau tiada sebarang panduan atau peraturan komunikasi yang ditetapkan secara jelas dalam interaksi yang dijalankan, tidak bermakna bahawa pengguna boleh memuat naik komen-komen negatif yang berbau perkawanan ataupun menyentuh sensitiviti etnik lain sesuka hati mereka. Selain daripada itu, saya berpandangan bahawa penggunaan media sosial yang memuat naik mesej-mesej yang berunsur perkauman di Malaysia sehingga menjejaskan perpaduan di antara etnik yang berbeza sebenarnya meninggalkan berbagai impak negatif. Akhir sekali, kegagalan menggunakan media beretika Malaysia adalah risiko berlakunya pertelagahan di antara kaum meskipun isu-isu yang terpencil atau yang tidak disengajakan. Akhir sekali, kesimpulan saya ialah okey, perbincangan yang telah dijalankan adalah berkisar mengenai implikasi komunikasi teknologi ke atas hubungan peribadi serta kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Ternyata komunikasi teknologi memberi impak yang sangat besar terhadap cara hubungan peribadi itu dibentuk, dikekalkan memandangkan melalui komunikasi teknologi elemen utama yang membentuk sesebuah hubungan peribadi iaitu pertemuan secara bersemuka dan tidak lagi menjadi keutamaan. Tanpa mengira di mana mereka berada, hubungan peribadi seperti persahabatan, kekeluargaan maupun hubungan di tempat kerja boleh diteruskan. Di antara kelebihan penggunaan teknologi komunikasi ialah meningkatkan keberkesanan komunikasi dan teknologi inovasi di dalam organisasi. Namun demikian, penggunaan teknologi komunikasi dalam sesebuah organisasi turut berdepan pelbagai kelemahan seperti berupaya menjejaskan keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan, iaitu burnout.
Akhir sekali, analisis mengenai kepentingan etika Malaysia Merdeka turut akan yang telah dijalankan.